Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, perkenalkan diri, nama diberi Katina Awit Abdullah, business partner kepada Ajmer Khalif Alamin. Kami disponsor ke dalam bisnes yang cukup hebat ini oleh FEDC, New FEDC, Cikgu Nazmi dan Cikgu Alawiyah. Kami diberi bimbingan dan tunjuk ajar oleh New Founders Double Diamond, Sifu Fahmi dan Maziatul. Dan seterusnya kami didoakan dari jauh oleh Ayanda Haji Abdullah dan Bunda Haja Mariam. So hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua bagaimana nak miliki berat badan ideal dengan jum kurus bersama dengan Nutrilite. Semestinya Nutrilite best of nature, best of science. So kita tengok dulu. Ini adalah petikan artikel yang saya dapat. Malaysia juara penduduk paling gemuk di negara ASEAN dengan peratusan obesiti di kalangan penduduk adalah 15.6%. Juara, yang ni bukan juara sukan tapi juara obesiti. Jika diukur dari jumlah 37.1 juta penduduk Malaysia, ini bermakna 5.1 juta penduduk mengalami obesiti. Jadi apa punca berlakunya obesiti ni di kalangan penduduk Malaysia? Adakah terlebih makan ataupun penduduk Malaysia ni malas bersenam? So kita tengok satu persatu. Sebenarnya Malaysia adalah syurga makanan. Kita tengok pelbagai makanan yang kita boleh dapati di Malaysia, daripada kuih-muih, air minuman dan juga hidangan nasi, berbagai makanan yang kita boleh perolehi, dan kemudian makanan yang sangat-sangat mudah didapati. Balik kerja tepi jalan, ramai yang berniaga di tepi jalan dan biasanya makanan di tepi jalan itu adalah berasaskan goreng-goreng. Cucur. Kita tengok dekat sini kuih-muih yang semua bergoreng dan penuh dengan minyak. Tapi yang penuh dengan minyak itulah yang sedap. Ini adalah antara sebab, antara punca kepada obesiti di Malaysia. Dan seterusnya kita tengok dekat bawah ini, fast food. Fast food kegemaran ibu bapa yang bekerja sekarang. Kenapa? Sebab sangat senang untuk didapati. Kalau kita dah di rumah, kita malas nak keluar, kita hanya order di hujung jari sahaja. Dan makanan itu akan dihantar sampai ke pintu rumah. Begitu mudahnya rakyat Malaysia mendapat makanan sekarang. Dan ini saya rasa antara punca kepada kegemukan. Ini kita hari ini kita nak fokus kepada wanita. 6 sebab kenapa terjadi perubahan pada badan wanita selepas berkahwin. Kalau kita tadi tengok overall. So hari ini saya nak fokus kepada wanita kerana kaum wanita sememangnya rata-rata mengalami perubahan berat badan. Daripada slim, bila dah kahwin, jadi bertambah berat badan. Yang pertama, kenapa? Sebab pasangan melakukan aktiviti bersama-sama. Semua aktiviti berpasangan yang kita lakukan. Contoh, bila dah bersuami, semua pasangan kita nak jalankan bersama pasangan. Contohnya lebih kepada makan-makan. Kadang-kadang orang cakap food hunting. Itu dilakukan. Di waktu senggang, kita akan pergi melakukan aktiviti ini bersama dengan pasangan. Jadi apa taknya jadi kesimpulannya selepas itu memang akan berlaku perubahan berat badan kalau kita amalkan selalu. Setiap minggu nak pergi food hunting dan seterusnya, tak nak membazir. Ini pada ibu-ibu yang berada di rumah, okey, bila dah masak, penat masak untuk suami, untuk anak, dan ada makanan yang tinggal, 1 suap, 2 suap, mak-mak ni sayang nak buang. Jadi tak nak membazir, mak-mak pun masukkan ke dalam mulut. Bila dah masuk dalam mulut, ini dah buat selalu, jadi berlakulah perubahan berat badan. Dan kita tengok seterusnya, isteri sentiasa nak penuhkan keinginan suami. Siapa yang tak sayangkan suami? Jadi bila wanita ni dia sayang dengan suami, isteri sayang dengan suami, suami cakap, okey, nak makan laksa, buat laksa. Nak makan mi kari, buat mi kari. Dan itulah yang selalu isteri buat. Dan bila dah buat, semestinya bukan satu pinggan lah kita makan. Jadi berpinggan-pinggan. Ini last-last jadi berat badan kita pun naik. Dan kemudian makan kerana kecewa. Kadang-kadang ada
apa perkahwinan yang tidak bahagia. Jadi apabila pasangan kecewa, wanita kecewa dengan sikap suami, jadi untuk hilangkan stres, dia akan makan. Ini yang akan berlaku. Dah makan, hilangkan stres, last-last jadi gemuk. Dan seterusnya mengandung. Apabila wanita mengandung, sememangnya mengidam. Kita masalah mengidam ni kita nak makan. Ada saja benda yang kita nak idam makan. Dan apabila kita mengidam makanan, keinginan tu memang tak boleh ditahan-tahan. Memang nak sekarang tu juga nak makanan. Jadi ini adalah punca kepada pelaku perubahan berat badan wanita. Dan seterusnya keselesaan dan kepastian buat badan naik. Kita terlalu selesa. Kita terlalu selesa dan kita sangat pasti bahawa suami kita itu adalah hingga ke hujung nyawa, sampai ke jannah. Tapi sebenarnya apabila kita terlalu selesa, kita tak hiraukan penampilan diri, kita tak kisah dengan bentuk badan kita dan akhirnya suami akan beralih arah. Inilah yang berlaku antara 6 sebab kenapa wanita berlaku perubahan pada berat badan wanita. Dan apabila dah berlaku berat badan, dah terlalu berat dan ada juga wanita yang sedar bahawa mereka perlu buat perubahan diri. Dan bila mereka sedar, apa yang mereka buat? Mulalah Google. Pil kurus. Google dekat pil kurus ini adalah ratusan produk lokal di Malaysia yang boleh didapati, yang sangat senang didapati dengan janji-janji yang bermacam-macam. Mencairkan lemak degil. Ini antara salah satu yang saya jumpa. Dan seterusnya kita tengok lagi. Type saja ubat kurus, pelbagai ubat kurus yang keluar. Type lagi teh kurus, bermacam-macam teh kurus keluar untuk untuk mereka yang menginginkan berat badan ideal. Kadang-kadang mereka akan terus ambil tanpa memikirkan risiko selepas pengambilan produk tersebut. Kopi kurus pun ada dan ini banyak sangat produk di luar sana yang sangat mudah untuk didapati untuk kurus. Tapi kita cakap kita nak kurus dengan sihat. Dan bila mereka dah ambil sebenarnya nak murah dan nak cepat, ada satu lagi adalah dari pil daripada klinik. Dan sebenarnya pil daripada klinik yang mendapat kelulusan daripada doktor ada kesan sampingan di mana jantung akan berdegup laju, akan berlaku sesak nafas ataupun sakit dada, jadi overaktif dan yang paling teruknya bila kita makan ni akan berlaku kenaikan tekanan darah dan ceret-beret, telinga berdesing, sakit kepala, rasa tertekan resah, hilang selera makan, kurang selera makan dan juga bibir akan kering. Ini adalah pil yang boleh didapati di klinik untuk mereka yang nak turunkan berat badan. Tapi apa kesan jangka masa panjang jika ini diambil berterusan? Kita tengok ini adalah artikel daripada The Asian Parent. Bahaya ubat kurus, usus ibu ini hancur akibat minum teh diet. Dan seterusnya kita tengok dekat sini punca rasa berdebar pening selepas ambil pil kurus. Sebenarnya banyak sangat kesan daripada pil kurus. Dan jangka masa panjang semestinya boleh menyebabkan sampai tahap kerosakan buah pinggang. Dan apabila berlaku kerosakan buah pinggang dengan pengambilan pil kurus ni, kita pula nak kurus tapi terpaksa rawat pula kita punya buah pinggang. Kos dialisis saja 300. Kalau dah setahun, dah 46,000. Kalau 10 tahun, 468. Jadi untuk kurus. Tapi terpaksa untuk rawat lagi buah pinggang hasil daripada pengambilan pil kurus tadi. Jadi bersediakah poket duit anda? Berapa lama kita kena buat dialisis? Kesan daripada pengambil pil kurus ni. Ini yang kita kena titik beratkan. Jadi, anda kena tahu, tiada jalan pintas untuk kurus. Tiada jalan pintas. Yang penting, kita kena buat perubahan dari segi makan makanan yang seimbang.
senaman. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu dan semestinya pengambilan suplemen dan suplemen mestilah ambil suplemen Nutrilite. Kenapa? Sebab Nutrilite kita tahu memang terjamin bebas daripada semuanya adalah organik. Okey, organik dan telah diiktiraf oleh pihak ketiga dan suplemen Nutrilite adalah nombor 1 jualan di dunia. Dan seterusnya, saya nak berkongsi dengan anda weight loss journey. Untuk kumpulan kami telah buat Jum Kurus bermula daripada 29 September 2021. Ini kita nak buktikan bahawa pengambilan produk Nutrilite telah mengubah sedikit sebanyak berat badan kami. Ini adalah peserta kepada cabaran Jum Kurus. Ada yang 100 kilo, 90 kilo, 87 kilo dan seterusnya kita tengok apa yang kami buat. Kami buat perubahan diri. Kami ambil makanan yang seimbang. Kami aplikasikan suku-suku separuh dan makanan kebanyakan yang kami buat adalah kami grill, kami rebus dan kami tak gunakan goreng. Tapi kami amalkan suku-suku separuh dan makanan yang seimbang dan sihat. Dan seterusnya kami juga melakukan senaman berkumpulan setiap petang. Kerana apabila kita mau kurus, satu pertama sekali adalah sokongan daripada ahli keluarga terdekat dan juga kawan-kawan. Jadi bila kita buat senaman berkumpulan seperti ini, kita sebenarnya memberi motivasi kepada diri kita. Kita tengok kawan-kawan kita beraksi. Kita guna Zoom, kita tengok kawan-kawan kita semangat melakukan senaman, kita pun akan terus juga bersemangat untuk membakar lemak. Dan ada juga antara kami yang lakukan, kita tengok dekat sini, buat inisiatif lain iaitu beriadah di taman, berjalan di sekitar perumahan, guna basikal, guna treadmill dan ada juga yang pergi Zumba. Kenapa kami nak pastikan bahawa kami kalau kita nak kurus 100% daripada apa yang kita makan, 100% juga adalah daripada kita kena buat senaman. Dan yang bestnya adalah apabila kita melakukan, ibu ataupun wanita nak melakukan perubahan sememangnya. Kita tengok kita anak-anak pun ikut sekali, suami pun ikut sekali. Ini adalah perubahan yang sangat-sangat bagus dilakukan untuk aktiviti dalam rumah kita bersama dengan ahli keluarga. Dan kita tengok sini, kami juga mengambil perubahan iaitu dengan pengambilan set Jum Kurus. Ini adalah set Jum Kurus yang kami ambil. Kami ambil protein. Kenapa kami ambil protein? Kerana kami tahu protein dapat membantu pembentukan otot dan seterusnya boleh mengelakkan kulit mengelebih. Ini sangat penting bila kita kurus, kita nak kurus, kita tak nak nampak macam orang sakit. Kita nak kurus, kita nak nampak cantik dan sihat. Dan seterusnya, kami juga menggantikan, mengambil pengambilan minum kocak pengganti sajian yang ini boleh membantu kami tahan kenyang lebih lama dengan pengambilan body kit. Dan seterusnya kami juga ambil double X di mana double X dapat penuhi keperluan vitamin, mineral dan mineral seharian. Kalau kita tak cukup makan sayur, kita tak cukup makan buah, jadi kita kekurangan vitamin dan mineral. Jadi macam mana kita nak top up? Kita top up dengan pengambilan double X. Seterusnya, kita juga ada snack bar on the go. Yang ini tinggi protein, buat kenyang lebih lama dan juga tinggi serat. Yang ini bantu yang sembelit, yang ada masalah sembelit, so ini boleh membantu. Dan seterusnya kita tengok bagaimana pengambilan set Jum Kurus ni. Pada waktu pagi, kami akan campurkan 2 skop protein dan 1 pengkocak minuman pengganti sajian dan akan minum pada pukul 8 pagi dan kemudian tengah hari kami akan makan nasi dengan sukatan suku-suku separuh
dan seterusnya malam kami akan buat shake protein lagi. Dan semestinya kami akan pastikan kami minum air yang secukupnya bergantung kepada saiz badan ataupun berat badan, iaitu 25 kilogram bersamaan dengan 1 liter air. Dan ini adalah antara mereka yang memang pastikan setiap pagi mengambil shake protein sebagai pengganti kepada sarapan. Dan ini adalah hasilnya selepas 2 minggu pengambilan set jum kurus, tim kami yang 100 sudah turun ke angka 9. Yang 74 dah turun 70 dan akan pasti akan banyak lagi penurunan yang akan berlaku dalam grup kami. Dan seterusnya kita tengok ini adalah jumlah kg yang hilang dalam 2 minggu. Yang paling tinggi adalah 3.8 kilogram. Hilang dalam masa 2 minggu dan rata-rata semuanya melalui proses penurunan kilo dalam masa 2 minggu. Ini hebatnya pengambilan set jum kurus kita tadi. So, untuk anda-anda semua, buatlah sesuatu perubahan dari sekarang. Jangan tunggu lama. Kita kena buat perubahan dengan sekarang dan kita ada promosi pada bulan ini iaitu set jum kurus 195 dan anda boleh bayar 3 bulan, ansuran 3 bulan. So, dapatkan dan rujuk kepada cikgu anda. Dan seterusnya, apa yang kami nak adalah kami juga mengikuti pertandingan jum kurus. So, setiap orang mempunyai target sendiri, ada yang target 10 kilo dan kami aim hadiah ini RM500. Ada yang target 15 kilo, kami nak dapatkan hadiah RM1,000. Jadi kami betul-betul buat, kami betul-betul nak capai matlamat kami untuk turunkan berat badan, dapat berat badan ideal dan seterusnya kami akan pastikan kami dapat duit ini sebagai permulaan untuk beli baju baru setelah kurus nanti. So, sekian saja daripada saya. Yang lemah itu daripada diri saya, yang baik itu daripada Allah. Sekian saja sehingga kita berjumpa lagi.